Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak didik sekalian? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita meneruskan pembelajaran dan pengajaran kita dari rumah dalam kelas pendidikan Islam. Untuk kelas hari ini, cikgu akan ajar tentang satu tajuk yang sangat penting kepada kita, terutamanya sebagai seorang Muslim. Tajuknya apa? Unit 12, Solat Tiang Agama. Sebelum cikgu mulakan pengajaran cikgu nak tayangkan satu keratan video daripada animasi Omar dan Hana, yang mana video ini menceritakan tentang kisah dua orang sahabat Nabi SAW yang mana mereka menjadi hebat kerana hebatnya mereka menjaga salat. Saksikan. Pada suatu masa dahulu, ada seorang sahabat Nabi yang hebat, sangat penyayang, pemurah dan kuat. Abu Hurairah, lelaki hebat. Abu Hurairah seorang yang hebat. Beliau rajin menunaikan solat. Kami juga nak jadi hebat. Mari kita tunaikan solat. Pada suatu masa dahulu, Ada seorang pahlawan yang hebat, sangat berani, cekap dan kuat. namanya Haula, wanita hebat. Haula seorang wanita yang hebat. Beliau rajin menunaikan solat. Kami juga nak jadi hebat. Mari kita tunaikan solat. Baiklah, demikian tadi kisah dua orang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga Khawlah, di mana mereka ini menjadi orang yang sangat hebat kerana hebatnya mereka menjaga salat, yakni mereka menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik, sebelum cikgu nak teruskan kepada topik yang seterusnya, cikgu nak cerita sedikit tentang latar belakang peristiwa perintah solat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada dalam kalangan kita yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Jadi mari kita mengulang kaji kembali tentang peristiwa ini. Okey, perintah solat pertama kali diperintahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau adik-adik masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan solat sebanyak berapa waktu mula-mula Allah perintahkan? Berapa? 10, 20, 30, tidak. Bahkan 50 waktu Allah telah perintahkan kepada umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW untuk solat. Satu bilangan yang sangat banyak, yang mana jika kita dapat perintah solat 50 waktu tu, maka kalau kita bahagikan dengan 24 jam yang kita ada hari ini, maka kita perlu solat setiap setengah jam. Jadi atas rahmat Allah ketika mana Nabi Muhammad SAW turun, baginda telah bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya kepada Rasulullah SAW, bima umirta, wahai Muhammad, apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu? Kata Nabi SAW, umirtu bi khamsi salatan kulla yawm. Aku telah diperintahkan oleh Allah dengan 50 waktu solat setiap hari. Jadi Nabi Musa ni dia kesian dekat kita. Jadi kata Nabi Musa AS, qad jarrabtun nas qablak. Sesungguhnya aku telah cuba perintah itu kepada umat yang sebelum kamu. Wa'alajtu bani Israel, dan aku telah usaha sedaya upaya untuk laksanakan perintah tersebut kepada Bani Israel, asyadul mu'alajah, dengan semaksimum yang mungkin. Okay. Lepas tu kata Nabi Musa, farji' ila rabbik fas'alhu
takhfifa li ummatik. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, kembalilah kepada Tuhan kamu dan mintalah keringanan untuk umatmu, yakni kita. Okay? Sebanyak 5 kali Nabi telah berulang alik antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Musa, dan sehingga akhir sekali Allah telah memerintahkan 5 waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, satu waktu solat itu pahalanya sama seperti 10 waktu. 10 pahala Allah beri untuk satu waktu solat fardu. Jadi 5 waktu solat fardu Allah telah kurniakan kepada kita 50 pahala seakan-akan kita solat 50 waktu. Demikianlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, hamba-hambanya. Okey. Jadi itu tajuk kita untuk hari ini. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Jika tiada tiang untuk kita dirikan sesuatu bangunan, maka runtuhlah bangunan tersebut. Demikianlah agama. Jika tiada solat kita dirikan, maka runtuhlah agama dalam diri seseorang manusia. Okey, berikut adalah paparan daripada buku teks pendidikan Islam, pendidikan khas, di mana di situ kita dapat lihat satu potongan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Baiklah, kita tengok dalam 5 waktu solat yang Allah perintahkan itu, apakah waktu tersebut? Okey, kita tengok dekat sini. Ramai dalam kalangan kita yang memang sudah tahu, yakni waktu tersebut adalah waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Okey, kita akan lihat sedikit bagaimana penetapan waktu solat tersebut. Solat subuh adalah solat yang terdiri daripada 2 rakaat yang mana bermula daripada terbit fajar sehingga terbit matahari di ufuk timur. Zuhur pula adalah solat yang terdiri daripada 4 rakaat yang mana bermula gelincir matahari ke arah barat dan berakhir ketika bayang sesuatu benda lebih panjang sedikit daripada yang sebenar. Okey, kita akan lihat apa maksud yang cuba disampaikan di sini. Solat yang ketiga adalah solat asar yang terdiri daripada 4 rakaat yang bermula ketika bayang sesuatu benda lebih panjang sedikit daripada yang sebenar sehinggalah terbenam seluruh bulatan matahari. Seterusnya adalah solat maghrib yang terdiri daripada 3 rakaat bermula daripada terbenam seluruh bulatan matahari sehinggalah hilang cahaya merah di kaki langit. Dan yang kelima adalah solat isyak yang terdiri daripada 4 rakaat yang bermula waktunya ketika hilang cahaya merah di kaki langit dan berakhir ketika terbit fajar pada waktu subuh. Okey. Jika adik-adik boleh lihat carta yang dipaparkan di sebelah ini, waktu subuh bermula daripada terbit fajar. Fajar itu adalah cahaya ketika waktu subuh, cahaya di kaki langit, cahaya kemerah-merahan, itu adalah fajar, sehinggalah subuh itu akan berakhir ketika mana terbitnya matahari di ufuk timur, yakni di sebelah timur. Kita tengok pagi-pagi bila matahari dah naik di sebelah timur, maka tandanya telah berakhirlah waktu subuh. Kita lihat gambar yang kedua, waktu zuhur. Waktu zuhur, di situ dia letak satu objek ataupun kita gelarkannya, kita panggilkannya sebagai kayu. Apabila bayang-bayang objek tersebut, daripada objek tersebut, matahari di sebelah timur, apabila matahari naik sehinggalah bayang-bayang tersebut beralih ke arah barat. Apabila bayang-bayang tersebut telah gelincir ke arah barat, maka menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur. Sehinggalah bayang-bayang tersebut lebih panjang daripada objek yang diletakkan. Apabila bayang-bayang tersebut lebih panjang daripada objek yang
diletakkan di situ, maka berakhirlah waktu zuhur dan bermulalah waktu asar. Waktu asar ni habis time bila? Habis bila maksudnya waktu maghrib, iaitu ketika mana seluruh bulatan matahari yang kita lihat ketika waktu siang itu terbenam di sebelah barat. Okey, maka masuklah waktu maghrib, dan waktu maghrib pula akan berlangsung sehinggalah hilang cahaya merah di kaki langit. Okey, bila kita tengok cahaya merah daripada bila matahari itu tenggelam, kita tengok ada cahaya. Kita tak nampak dah matahari, tapi cahaya dia kita masih nampak di kaki langit. Apabila cahaya tu tenggelam sepenuhnya, maka bermulalah waktu Isyak, dan waktu Isyak akan berakhir ketika mana waktu subuh, yang ni terbit fajar. Demikianlah putaran, kitaran, penetapan waktu solat fardu 5 waktu. Tetapi sekarang kita mungkin dah jarang gunakan teknik ini, kaedah ini, kerana sekarang kita ada teknologi yang mana kita boleh tahu waktu solat melalui aplikasi dalam telefon. Juga di stesen-stesen televisyen, siaran-siaran televisyen juga telah menyiarkan azan, okey, menandakan masuknya waktu solat fardu. Okey, jadi kita akan tengok seterusnya apakah kepentingan kita menjaga solat fardu 5 waktu ni. Okey. Yang pertama, supaya jiwa menjadi tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini sangat penting. Orang yang jaga solat, jiwa dia menjadi tunduk dan patuh. Sebab apa? Apabila kita mampu meletakkan wajah kita yang mulia ni, wajah ni mulia. Okay, kita sayang wajah kita. Orang tampak kepala kita, kita marah. Ya, orang tampak bau kita, tangan kita rasa boleh terima lagi, tapi bila orang tampak wajah kita rasa marah. Kerana apa? Kerana wajah satu anggota yang mulia. Apabila wajah ini kita letakkan di tanah ketika mana sujud, menandakan bahawa kita tawaduknya seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia sedar bahawa dia diciptakan daripada tanah. Okay? Jadi dia akan mendidik jiwa dia untuk menjadi tunduk dan sentiasa patuh pada perintah Allah. Yang kedua adalah mencegah diri daripada melakukan perkara yang mungkar dan dosa. Okay, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah kata sesungguhnya salat mencegah kita daripada perkara yang fahsya, perkara yang keji dan mungkar. Ini perkara yang mungkar dan berdosa. Yang ketiga adalah supaya untuk kita membina kepribadian akhlak yang mulia, mendidik hati untuk bersifat sabar dan tenang. Okay, orang yang jaga solat ni, Allah akan kurniakan taufik kepada dia dengan akhlak yang baik, seperti mana akhlak Nabi SAW dan para sahabat. Dan Allah akan kurniakan kepada dia jiwa yang sentiasa sabar dan tenang. Okey, kita tengok kelebihan dia, kepentingan yang keempat adalah bersopan dan berlemah lembut ketika berinteraksi dengan orang lain. Okey, orang yang jaga solat, bila dalam solat dia bertemu dengan Allah, di luar solat dia akan sentiasa berlaku baik kepada orang lain. Sebab apa? Sebab hati dia Allah telah didik, Allah telah kurniakan taufik kepada hati dia untuk dia bersikap sopan dan berlemah lembut ketika dia berinteraksi di luar solat. Dan yang kelima adalah melahirkan manusia yang sentiasa memelihara dan menghargai alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seperti mana kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah, kita baca dalam solat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, kita sebut segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Bila kita sebut, seorang hamba menyebut perkataan ini, dia sedar bahawa Allah bukan sahaja Tuhan manusia, bahkan Allah juga adalah Tuhan kepada tumbuhan, Tuhan kepada haiwan, Tuhan kepada bintang, Tuhan kepada bulan dan segala apa yang berada di langit dan di bumi. Demikianlah solat mendidik manusia menjadi insan yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi manusia. Nah, baiklah, sekarang tibalah bahagian yang kita tunggu-tunggu, iaitu bahagian tugasan.
Tugasan kamu untuk kelas kali ini adalah kamu perlu lengkapkan poster yang berada di sebelah ini dengan jawapan yang betul. Itu arahannya. Okey, di bawah arahannya terdapat 6 pilihan jawapan. Okey, 6 pilihan jawapan yang mana kamu perlu baca setiap pilihan jawapan ini dan pilih yang manakah yang sesuai untuk kamu masukkan pada ruangan yang disediakan. Okey, ada 3 gambar dalam poster tersebut. Poster itu adalah poster yang bertajuk Kem Solat Anak Cemerlang. Okey, yang mana dia menerangkan tentang kepentingan solat. Gambar yang pertama adalah tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang kedua adalah tentang hubungan dengan manusia dan gambar yang ketiga adalah berkenaan hubungan dengan alam. Okey, jadi pilih manakah yang sesuai. Okey, jadi isikan pada ruangan kosong yang disediakan. Sebelum cikgu menutupi kelas kita pada hari ini, cikgu ingin ingatkan diri cikgu dan juga adik-adik sekalian dengan satu pesanan Nabi SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sabda Nabi SAW, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Okay, perkara pertama yang akan dihisap pada diri seseorang pada hari akhirat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflah wa anjah. Jika baik salatnya maka dia telah menang dan berjaya. Okay. Wa in fasadat, jika rosak salatnya faqad khaba wa khasir. Okay, jika salatnya rosak maka rugi dan menyesallah dia selama-lamanya. Okay, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa supaya kita minta kepada Allah supaya diri kita dan keturunan kita dalam golongan yang rajin mendirikan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawmal yaqumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Okey, ini satu doa yang sangat bagus untuk kita amalkan. Ia adalah doa yang diajarkan daripada Allah secara langsung melalui Al-Quran Al-Karim, iaitu daripada surah Ibrahim ayat 40 hingga 41. Baiklah, sekian saja kelas kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi, jangan lupa jaga salat, jaga hati, jaga kesihatan, jaga diri. Sehingga bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.